Bismillahirrahmanirrahim. Kaedah yang seterusnya, al-qaedah yang penting, al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Ini yang menunjukkan kepada kemudahan Islam. Apa-apa rukhsah, pengecualian-pengecualian yang diamalkan oleh kita yang bersifat mudah adalah masyaqqah mu'athirah. Masyaqqah yang memberikan kita keringinan. Sama ada benda itu asalnya haram diharuskan ataupun dia bukan masalah haram, masalah dia wajib yang boleh ditinggalkan. Al-aslu fi hadhihi al-qa'idah yuridu bikumullahu bil yusra wa la yuridu bikumul usr wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj bu'ithu bil hanifiyyati samhah. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan apa dia pembuktian dia panggil apa, kesahihan kaedah ini. Dia dalam pemikiran Islam, ilmu Islam ini membuktikan kesahihan. Dalil ini dibincangkan dalam ilmu usul fiqh dan juga dibincangkan juga di dalam kaedah fiqhiyah. Sebab bila kita sebut al-masalihil mursalah sebagai dalil, mesti kita nak kena buktikan kenapa al-masalihil mursalah ni sebagai satu dalil yang sahih. So dibawalah Al-Quran sebab kaedah ni bukan dalil, kaedah ni kefahaman dalil. So kaedah ni telah dibuktikan kesahihan dia. Macam kita lah nak mensahihkan berita maklumat, nak mensahihkan satu benda, kena masuk kepada badan yang berautoriti. So ilmu ini memberi jaminan kepada kita, siapa-siapa mufti yang berhujah dengan al-masyaqqah tajlibut taisir pada tempat yang betul, kami sahkan. Itu cara fikir dia. Hadis begitu banyak, kata ulama, qala al-ulama ay al-fuqaha yatakharraju ayyubna terbina ke atas kaedah ini jami'u rukhasy syar'i, semua benda rukhsah. Sama ada rukhsah ni ada 4, rukhsah wajibah, rukhsah mandubah, rukhsah mubahah, rukhsah masnunah. 4 ini terdiri di atas kaedah ini, wa tahfifa fiha, dan semua keringanan. Ini dipanggil ataf tafsiri saja. Semua rukhsah dan keringanan terbina di atas masyaqqah tajlibu at-taisir. Wa'lam anna asbab at-takhfifil ibadat wa ghairiha sab'atun. Ada 7, ada yang kata 8. Ada yang bersifat as-safar, kemudian ada al-marad, kemudian ada ikrah, kemudian nisyan, kemudian al-jahlu bil hukmi. Juga dimaafkan kalau baru masuk Islam, ya. Kemudian al-usru, susah nak elak. Susah nak elak ni macam apa dia, ayat hujan, habuk di tengah jalan, kita puasa asap, ya. Semua benda-benda tu susah nak dielakkan. Macam kita pergi Mekah, taik borong penuh, kita pijak, kita boleh semayang. Ini di antara benda-benda yang apa nama dia, kaedah yang dikeluarkan daripada al-masyaqqah tajlibut taisir. Masuk balik 72. As-sabi'u an-naqsu, ini tak sempurna, dia cacat, dia OKU. OKU juga mendapat rukhsah, ya. So kita tengok dalam bab OKU, kalau siapa nak kaji bincang bab yang ke surat 72, as-sabi'u an-naqsu diddul kamal. Fa innahu naw'un minal masyaqqah. Sebab kalau seorang tu yang lemah, dia ada seperti hamba sahaya, ya, sifat-sifat yang baru seperti OKU lah. So OKU ni minda dia lemah. Ada yang gugur, ada yang kena sebahagian taklif. Kalau kita nak minta dia pergi perang tak boleh lah. Nak jadi imam pun susah lah. So boleh kahwin tapi seorang saja. Jadi benda-benda yang sedemikian dibicarakan dalam an-naqsu. Kalau dalam usul fiqh dibincang dalam al-ahliyah. So di mahkamah, kalau Ustaz Abu Hanifah kan boleh jelaskan apa tambah, iaitu kita ada legal capacity yang kita akan lihat case by case terhadap orang yang didakwa. Betul tak? Kalau di mahkamah sivil pun kita akan tengok report. Kalau tu dia bunuh orang sebab apa, dia gila ke, mental dia okey tak okey. So dibicarakan dalam an-naqsu. Jelas ya? Kemudian wa minat takhfif jawazu katsir minal uqud. Banyak apa uqud jual beli yang diharuskan. Bai'ut ta'ati, kemudian melihat apa tunang ketika nak berkahwin. Sebab apa, kalau tak bagi dia ada masyaqqah. Li anna luzumaha yashqu. Kalau kita orang kata apa tak bagi, dia memberikan kebebanan. Wa yakunu sababan li adami ta'atiha. Dia jadi menjadi sebab kepada bebanan. Kalau kita tak bagi, kita berurusan. Seperti tengok anak dara, ibahatun nazar indal khitbah wa indat ta'lim. Kalau kita mengajar tak boleh tengok anak murid, perempuan susahlah.
wa indal ishhad wa indal muamalat wa ibahati nikah arba'i niswatin. Kalau macam negara sebagai negara diharamkan poligami, itu satu benda yang salah. Taisira 'ala rijal wa 'ala al-aidan bi kathratihin. So ini di antara masyaqqah tajribu taisir. Juga talak disyariatkan sebab isteri tak boleh laksanakan tanggungjawab. Okey, kemudian diharuskan. Kemudian kafarah dan sebagainya sebab nak bagi balik kembali kepada suami dia. Kemudian dosa kepada mujtahid diampunkan kalau tak ada siapa nak berijtihad. So, mujtahid mendapat rahmat daripada Allah. Kalau dia salah dalam berijtihad, dia dapat pahala. Kemudian fawaid muhimmah. Kita habis kaedah yang kedua tu, kita rehat. Nahtimu bihadzal kalam 'ala al-qa'idah al-fa'idatul ula fi dhabtil masyaqid al-muqtadiyah litakhfif. Bukan semua bebanan itu mendapat rukhsah, ada yang tak dikira. Sakit mata sikit je kita buka puasa dak lah. Kalau kita sakit kaki sikit, kita kata kita nak sembahyang duduk, tak dah. Yang betul-betul sakit. Qala Suyuti al-masyaqqu 'ala qismain. Masyaqqah ada dua. Yang pertama, masyaqqatun la tanfakku 'anha al-ibadatu ghaliban. Masyaqqah yang tidak akan terpisah daripada ibadat. Ini tidak memberi kesan. Macam sejuk yang biasa. Kita nak ambil wuduk waktu subuh, sejuk. Takkanlah disebabkan kita sejuk sikit, kita tayamum. Itu tidak memberi kesan. Kama syaqqatil bardi fil wudu, sejuk dalam wudu mandi wajib, wa masyaqqatis shaum fil syiddatil har. Kita berpuasa dalam musim panas, itu tidak memberikan satu hak untuk berbuka, wa tulin nahar, wa masyaqqatis safar allati lan fikaka lil hajj wal jihad. Jadi kalau kita kata masyaqqah keluar daripada negara itu untuk menggugurkan perang, tak bolehlah, memang kena ada masyaqqah. Wa masyaqqati alamil hudud, sebatan itu tidak memberikan rukhsah, wa rajmiz zunah, rejam orang zina, wa qatlul junah, membunuh orang yang penjenayah. Semuanya tidak memberi kesan. Misalnya kita kesian-kesian kat dia, takkan kita nak gugurkan hukuman. Itu masyaqqah yang tidak dianggap valid ataupun sah. Yang kedua, masyaqqatun tanfakku anhal ibadat. Masyaqqah yang terpisah daripada ibadat. Di luar daripada ibadat, dia memberi kesan kepada kita. Contohnya, dia ada 3 maratib. Yang memberi kesan ialah al-ula masyaqqatun azimatun fadihah. Kama syaqqatil khawfi 'ala nufus. Ini masyaqqah yang memberikan keringanan rukhsah. Takut kita mati makan babi. Ya, manafi'il a'dha fa hiya mujibatun litahfif wa tarkhis qat'an, seperti menjaga nyawa anggota badan kerana itu penting. Maka masyaqqah tersebut kita boleh menggunakan penggunaan benda yang haram, ya, boleh buat jamak dan sebagainya. Kemudian masyaqqatun khafifah la waqa'alaha. Ini masyaqqah yang biasa yang tidak ada kesan. Keadaan wajah fi usbu', sakit jari, terus nak buka puasa. Sakit jari, tak mau pergi haji. Ini benda kecil-kecil. Tapi dialisis boleh menggugurkan, ya, kewajipan haji. Tetapi kalau ada disediakan oleh tabung haji dan juga Mekah, boleh pilih haji. Tapi sekarang ni, dialisis belum ada lagi i'lan daripada tabung haji untuk boleh melakukan ibadat haji di sana. Umrah ada. So ini juga ada antara masyaqqah siapa yang ditimpa dialisis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat kepada dia, diampunkan dosa. Sebab nak pergi haji tak boleh. Ramai sangat. Baik. Kemudian, as-suda' fi ra'si, sakit kepala. Kemudian, rasa badan tak sedap. Su'i mizajin khafif. Rasa badan tak sedap lah. Tak apalah. Saya tak mau semayang lah. Tak boleh begitu. Fahada la athara lahu wal iltifata ilaihi. Yang ni tak ada kesan dan kita tak payah fikir lah. Tak payah kata lah. Orang malah-malah ni kan. Yang ketiga, mutawassitatun baina hataini al-martabatain. Ini kerja mufti. Inilah tugas mufti. Nak kata berat sangat pun tak, nak kata ringan sangat pun tak. Keputusannya di tangan mufti. Mufti yang akan buat kajian. Adakah ini betul-betul, sebab dia tengah-tengah ni, kadang-kadang dia boleh pergi kat atas, kadang-kadang dia boleh pergi kat bawah. Ini kalau dalam close kisah, ini kuasa bidang mufti, bukan bidang kita. Qala Izzuddin Abdul Salam, Sultanul Ulama, dia ada kitab nama dia Qawaidul Ahkam fi Masalih Anam, sangat bagus dibaca. Tahfifatu syar'i, ada sitatul anwa', tahfif isqat seperti gugus main Jumaat kepada mereka yang ada keuzuran. Tahfifu tanqis, kurang sikit seperti qasar, 4 jadi 2. Tahfiful ibdal, tukar teri wudu kepada tayamum. Tahfif taqdim, jamak taqdim. Tahfif takhir, jamak takhir. Tahfif tarkhis, yang susah seperti mengharuskan benda yang haram, ubat dan juga makan bangkai
dan minum arak untuk orang yang terlekat. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dahaga tak boleh minum arak sebab kajian dia kata kalau minum arak lebih dahaga lagi. So dia bagi kalau kita terlekat, tak ada ayak, dia panggil rasah, kita boleh minum arak untuk nak loloskan makanan yang terlekat, tulang ke yang terlekat di leher. Itu taswir sekarang tak berlaku dah, banyak benda yang kita boleh guna. Kemudian yang ketujuh, takhfifut taghyir. Seperti sembahyang berdiri jadi sembahyang duduk. Nampak tak? Penutupnya ar-rukhasu aqsamun. Kita dah sebut dah. Ma yajibu fi'luha, wajib kita buat, tak buat berdosa. Ma yundabu, sunat kita buat seperti mana kalau kita lebih daripada 3 marhalah 120 km kita disunatkan buat qasar, makruh tak buat. Kemudian rusah mubah seperti bai'us salam, tapi yang ni istilah ni juga dipertikaikan tapi kita tak ada masalah lah. Asal bai'us salam tak boleh sebab tak ada barang. So kita haruskan dipanggil rusah mubahah. Kemudian tarkul aula seperti masih al-khuf, elok kita ambil wuduk basuh dengan kita sapu khuf. Dan yang terakhir adalah makruh, mana tadi habis dah. Wa ma yukrahu fi'luha kal qasri, kalau kita kurang daripada 120 km makruh kita buat solat qasar, elok kita sempurnakan. Fi aqalla min thalathi marahil khurujan min khilafi Abi Hanifah yang kata tak sah buat qasar kurang daripada 120 km. Kaedah Imam Syafi'i yang dicipta oleh Imam Syafi'i, iaitu idza dhaqal amru tasa', bila sempit diluaskan. So bila tidak ada air kita ambil tayammum. Bila mahram tidak ada kita ambil jamaah yang lebih besar. Ya, contohnya idza faqadatil mar'atu waliyaha fi safarin fawallat amraha rajulan yajuzu. Kalau dia di luar negara, dia tak ada wali, dia boleh wakilkan orang lain jadi tolong jadi wali dia. Zaman dulu sekarang kita ada sistem, tak ada masalah. Kemudian fi awanil al-khuzaf al-ma'mulah bisirjin yajuzul wudu'u minha. Ini gelas-gelas yang benda tu bercampur, di bawah dia tu apa nama dia ada najis, atas bersih, boleh kita guna, tak ada masalah. Kemudian fi ma yahmiluhu al-dhubab, kaki lalat itu ada tape, kita tak nampak, ya, minan najasah yu'fa anha, yu'fa anhu, dia mai kat baju kita, baju tu dah kena basuh tak dimaafkan. Sebab apa? Idza dhaqal amru tasa', bila keadaan kita ni menjadi susah, hukum menjadi mudah. Bila hukum menjadi apa dia senang, maka keadaan pun sempit balik. Kalau kita dah ada ayat, tayammum terbatal. Walahum aqsu hadhil qa'idati wa hiya idza tasa'al amru, keadaan menjadi mudah, hukum menjadi sempit. Seperti tadi, air kita dah banyak, tak boleh guna tayammum. Wali dah ada, kita tak guna wali hakim. Begitulah keadaannya. Dan Imam Ghazali simpulkan kaedah ini kepada satu kaedah yang sangat hebat. Kullu ma tajawaza an haddihi in akasa ila diddihi. Satu benda yang melampaui had batasan dia, dia akan jadi sebaliknya. Kalau benda tu asalnya haram, jadi harus. Kalau asalnya harus, jadi haram. Macam makan harus tapi terlajak sampai memudaratkan, in akasa ila diddihi. So makan yang banyak boleh jadi haram balik. So benda yang kita rasa tak boleh makan seperti babi, boleh makan. Sebab itu Ibnu Arabi dia kata apa? Secara jumlahnya tak ada hukum haram secara mutlak, tak ada hukum yang halal secara mutlak. Benda yang halal ada kalanya haram seperti makan banyak. Apa nama dia? Benda makanan yang haram seperti babi ada masa yang menjadi harus bila darurah. So ini di antara qawaid tafkir, cara berfikir di dalam syariah, khususnya di dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Kita akan sambung kaedah yang keempat, ad-darar yuzal, kaedah sangat penting. Kemudaratan, dia panggil harmful lah. Kemudaratan ini wajib dibuang. Wallahu a'lam.